Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya isu tentang kapal selam Skopin dan Al-Tantuyah Sharibu menjadi hangat semula. Muncul balik cerita itu. Dan saya memanglah terlibat dalam cerita itu sebab saya yang mula-mula mendedahkan tentang siapa terlibat di dalam pembunuhan Al-Tantuyah. Ramai bertanya saya, sebab apa saya U-turn? Dulu saya cakap lain, sekarang saya cakap lain. Yang sebenarnya saya dah terangkan perkara ini. Dia macam ni lah. Dulu apabila Iraq serang Iran, saya sokong Iran. Saya ada di Mekah. Semasa itu saya buat hajj yang pertama. Saya 10 kali dah pergi Mekah. Tapi yang kali pertama saya pergi, semasa tu Ustaz Fadil Noor, Haji Adi, Mustafa Ali, ramailah pemimpin PAS pun ada kebetulan semasa tu. Dan saya telah menyertai demonstrasi di Mekah. Seramai 100 orang Iran. Demonstrasi ini demonstrasi anti-Amerika. Dan saya menyertai demonstrasi tersebut kerana saya sokong Iran. Dan saya ada pegang poster besar, poster Khomeini. Dan saya angkat poster yang besar itu dan berharap demonstrasi bersama orang Iran. It's an anti-American demonstration. Kerana Amerika di belakang Iraq untuk serang Iran. Kemudian, apabila Amerika pula serang Iraq, the Gulf War, masa Presiden Bush dulu. So, bila berlaku Gulf War, saya pula sokong Iraq. Saya sokong Iraq kerana saya tak setujulah serangan ke atas Iraq oleh tentera Amerika. Jadi kita ni apabila berlaku sesuatu macam Iraq serang Iran, kita sokong Iran. Apabila Amerika serang Iraq, kita sokong Iraq pula. Itu biasalah. Jadi apabila keadaan berubah ataupun apabila situasi itu berubah, kita pun berubah pendirian. Jadi tentang isu Al-Tantuyah ni, biar saya terangkan dulu. Sebab ramai duk tanya saya. Semasa itu, tahun 2006, saya diberitahu oleh kawan sekolah saya yang saya sudah kenal hampir 60 tahun. Saya kenal kawan ini lebih lama dari saya kenal isteri saya. Dan kawan saya kata ada laporan sulit bahawasanya Rosmah di belakang pembunuhan Al-Tantuyah. Tapi saya was-was lagi. Sebab saya belum lagi tengok laporan. Dia janji nak bagi saya laporan. Tapi saya tak tengok lagi. Tapi dia kata Tengku Razali tahu. Jadi saya pun cek dengan Tengku Razali. Saya tanya dia, betul ke cerita budak ini, Nik Azmi ini? Dia kata Rosmah terlibat atau di belakang pembunuhan Al-Tantuyah. Tengku Razali kata betul. In fact, informer ni baik dengan Anwar. Kawan Anwar. Saya pula tanya Anwar Ibrahim, betul ke cerita ni? Tengku Razali kata betul. Anwar pun kata betul. Jadi apabila kedua-dua Tengku Razali dan Anwar confirm cerita ni betul, maka saya pun keluar cerita ini. Tahun 2011, iaitu 5 tahun kemudian, saya sudah ada di England dah masa tu. Suara buat laporan kepada kerajaan Perancis. Laporan kepada kerajaan Perancis, report atau complain to the French government ialah berkait dengan pembelian submarine, kapal selam Skopin dan juga pembunuhan Al-Tantuyah. Suara nak suruh kerajaan Perancis siasat perkara ini. 2 perkara. Satu, pembelian purchasing of submarine Skopin, dan satu lagi pembunuhan or the murder of Al-Tantuyah Sharibu. Maka kerajaan Perancis pun siasatlah benda ni. Apabila siasatan tu sudah tamat, saya diberitahu oleh kontak saya di Paris
Saya pun ada kontak di Interpol. Mereka beritahu saya bahawasanya laporan tu sudah siap dan saya bolehlah tengok laporan tu. Jadi saya pun terbang pergi Paris. Tapi saya tak pergi seorang. Saya panggil Nelson Fernandez, iaitu Ketua Pengarah Free Malaysia Today, FMT. Saya panggil dia join saya di Paris. Tiket kapal terbang dia bayarlah. Hotel saya akan tanggung hotel. Jadi Nelson Fernandez dari Kuala Lumpur terbang pergi ke Paris, jumpa saya di Paris dan sama-sama kita dua orang, kita jumpalah kontak kita tadi tu. Dan laporan tu dalam bahasa Perancis tebal, banyak muka surat. Dan saya pun telah publish tau laporan tu di dalam Malaysia Today. In fact, kalau you search Malaysia Today, ada salinan laporan tu dalam bahasa Inggeris dan bahasa asal, iaitu bahasa Perancis. Dan apa yang saya dapati di dalam laporan siasatan 2011, dan Nelson Fernandez boleh confirm benda ni sebab dia ada. Dia duduk di Paris beberapa hari sekali dengan saya dan 3 hari kita duduk kaji, kita semak laporan siasatan tersebut. Laporan siasatan yang telah dibuat oleh Mahkamah Perancis. Dan apa yang kita dapati boleh kata mengejutkan lah, sebab banyak yang kita percayai atau banyak yang kita diberitahu tak betul. Dongeng. Nombor 1, keputusan untuk membeli kapal selam dibuat pada tahun 98. Tahun 98, Dr. Mahathir, Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Tahun 98. Najib belum lagi jadi Menteri Pertahanan. Najib jadi Menteri Pertahanan tahun 2000, 2 tahun kemudian. Jadi, Najib bukan Menteri Pertahanan. 2 tahun kemudian, tahun 2000 baru dia jadi Menteri Pertahanan. Perdana Menteri tahun 98 Mahathir dan Menteri Kewangan ialah Anwar. Dan masa itulah keputusan dibuat untuk beli kapal selam Scorpene. Tak ada kena-mengena langsung dengan Najib. Dan kontrak ditandatangani tahun 2002. 2002, walaupun tahun 2000 Najib telah naik jadi Menteri Pertahanan, tapi keputusan telah dibuat 2 tahun sebelum Najib jadi Menteri Pertahanan. Tapi 2002 Mahathir masih Perdana Menteri. Dan Mahathir lah yang nak kapal selam Scorpene ni dibeli oleh Malaysia. Walaupun Najib Menteri Pertahanan pada tahun 2000, tapi keputusan sudah dibuat 2 tahun dulu. Hanya tunggu spesifikasi dan tanda tangan perjanjian yang dibuat tahun 2002. Semasa Mahathir masih lagi Perdana Menteri. So, yang dia orang duk cerita ni propaganda Suaram, utama sekali Suaram mengatakan yang Najib yang beli submarine atau kapal selam. Tak betul. Bukan Najib. Walaupun tahun 2002 apabila kontrak ditandatangani, Najib sudah jadi Menteri Pertahanan semasa tu. Tapi semua decision, semua keputusan telah dibuat. Tunggu nak sign saja. Dan Najib lah yang terpaksa sign sebagai Menteri Pertahanan. Okey, itu satu. Satu lagi yang di dalam laporan siasatan pihak berkuasa Perancis, iaitu mereka kata Altantuya ni ialah dikatakan penterjemah ataupun translator di antara pihak Perancis dan kerajaan Malaysia. Macam mana Altantuya nak jadi translator atau penterjemah apabila bahasa orang putih dia pun berterabur, her English is bad, and dia tak boleh cakap bahasa Perancis. Altantuya cannot speak French.
how to be a English French translator apabila English dia teruk dan dia tak reti cakap bahasa Perancis. What kind of translator speaks bad English and speaks no French? Itu satu. Lagi satu, tak ada orang seorang pun di syarikat yang membekal kapal selam tu jumpa Altantuya. Bila mereka disiasat, mereka disoal, tak ada seorang pun mengaku ada pernah jumpa. Tak pernah jumpa. They have never met Altantuya. Macam mana Altantuya jadi translator? Kononnya, di antara kerajaan Malaysia dan kerajaan Perancis ataupun kerajaan Malaysia dan pembekal kapal selam Perancis, apabila mereka tak pernah bila-bila masa pun jumpa Altantuya. Satu lagi, yang ketiga. Ini Tian Chua dan PKR punya propaganda, suara pun propaganda, yang Najib dan Altantuya pergi Perancis bersama dan makan malam, dinner on the Eiffel Tower, kononnya. And Tian Chua pun ada keluar gambar. Gambar Najib, Razak Baginda, Altantuya, 3 orang having dinner on the Eiffel Tower. Pihak berkuasa Perancis, pihak polis telah menyiasat perkara ini dan didapati dalam masa tersebut, in the period that dia orang kata Altantuya, Najib, Razak dan sebagainya makan malam di Eiffel Tower, tidak ada rekod langsung Najib ataupun Altantuya masuk ke negara Perancis. They never entered France. Baik Najib, baik Altantuya. Dan dia orang check macam-macam nama. Mungkin Altantuya ni nama lain ke, Najib ni mungkin guna nama lain ke, ataupun dia orang tak masuk melalui Paris ke lah. Mungkin dia masuk melalui border ke. Dia orang check habis. Tak ada langsung rekod Najib ataupun Altantuya masuk ke negara Perancis. They never entered France. Dalam masa, in the time that they were supposed to have had dinner on the Eiffel Tower. Jadi banyak bohong. Cerita Najib makan malam dengan Altantuya di Eiffel Tower, the French authorities, pihak berkuasa Perancis kata tak berlaku. Tentang Altantuya menjadi translator atau penterjemah di antara syarikat Scorpion dan kerajaan Malaysia, tak berlaku. Dan yang penting sekali, ini yang saya terkejutlah bila saya baca laporan pihak berkuasa Perancis. Semua perundingan dibuat di Malaysia. The negotiations was done in Kuala Lumpur, not in Paris. Dan negotiation tu oleh pegawai-pegawai dari syarikat pembekal tu, mereka semua boleh cakap English. They all speak perfect English. Far better English than Altantuya. Altantuya English dia macam budak sekolah Cina bercakap English. Tapi all these executives di dalam syarikat tersebut, syarikat pembekal submarine, they all speak perfect English. Dan saya tahulah sebab saya pun dulu menyaga dengan Perancis. Dan bila saya jumpa pegawai-pegawai ataupun eksekutif dari syarikat, dia orang semua speak perfect English, perfect French, and some of them speak bahasa Malaysia. Ada juga pegawai yang boleh cakap bahasa, tapi bukan bahasa Malaysia lah, bahasa Indonesia. Jadi kalau orang Melayu ni masih boleh bercakap dengan dia orang. So, you don't need translator if you deal with French. Kalau you ni businessman lah, you biasa dealing dengan France, Germany, Italy, tak kisahlah. Mana-mana satu negara, syarikat dari negara Eropah. You don't need to speak their language. You don't need translator. They all speak perfect English. Dan syarikat sebesar ialah syarikat pembekal submarine ini multinational. Dan they do global business and they are very big. And all the executives, managers dan sebagainya all speak perfect English. Jadi all this issue about
Altantuya translator lah, menjadi penterjemah di antara the French supplier and Malaysian is not true. And all this propaganda was investigated. All this fake news was investigated, disiasat oleh pihak berkuasa Perancis. Dan mereka keluarkan satu laporan yang tebal. Kalau tak salah saya 200 lebih hingga 300 muka surat. Dan saya telah pun keluarkan laporan itu di dalam Malaysia Today 10 tahun dulu, in fact. 10 years ago, I published that report by the French authorities, dan mereka mengesahkan semua cerita-cerita ataupun fake news ni didapati dongeng, not true. And perkara ni telah pun didedah. Tapi sampai sekarang pihak PKR, Pakatan Harapan, Suaram, C4, terutama sekali Cynthia Gabriel ni, dia masih pegang kepada cerita yang Najib di belakang, the purchasing of the submarine, pembelian. Mereka tidak mau dedah yang sebenarnya keputusan dibuat tahun 98. Mahathir sendiri yang pilih submarine Scorpene tersebut. Kontrak ditandatangani tahun 2002. Najib menjadi Menteri Pertahanan tahun 2000. Tapi apabila kontrak ditandatangani tahun 2002, ia berdasar kepada keputusan dibuat tahun 98, iaitu sebelum Najib jadi Menteri Pertahanan. Dan apabila kontrak itu disign tahun 2002, Mahathir masih Perdana Menteri. Tapi Najib yang disalahkan sebab tahun 2000 Najib jadi Menteri Pertahanan dan kontrak disign 2 tahun kemudian. Yang sebenarnya is all completed 2 years sebelum Najib jadi Menteri Pertahanan. Dan isu yang negotiation dibuat di Paris, not true. All negotiation dibuat di Kuala Lumpur. Negotiation was made in French. Oleh kerana itu perlu translator, not true. The negotiations was done in English, bukan saja in Kuala Lumpur, but in English. And all the managers and executives spoke perfect English. Jadi apabila tahun 2011, 11 tahun dulu, apabila Suaram buat laporan ataupun lodge complaint dengan pihak berkuasa Perancis, maka Mahkamah Perancis, the French court, suruh polis siasat. So the instruction to investigate was made by the French court. Mahkamah Perancis arah polis Paris suruh siasat, maka mereka pun siasat. Mereka keluar dengan laporan, dan laporan tu telah membuktikan semua cerita tentang isu Altantuya, tentang isu kapal selam Scorpene, semua bohong. Ini bukan saya cakap, ini pihak berkuasa Perancis cakap. Saya pun pada asalnya tahun 2006 percayalah. Apabila 5 tahun kemudian, selepas saya tengok kertas siasatan dan saya pergi Paris 5 hari, 3 hari saya duduk bincang dengan pihak berkuasa, tengok laporan, dan saya pun telah cetak laporan tu. If I'm not mistaken, was 200 pages or more, which I published in Malaysia Today 10 years ago. Kebenaran telah didedahkan. Tapi sampai hari ini, lebih dari 10 tahun, mereka masih duduk putar belit cerita tentang apa yang sebenar berlaku. Itu yang saya tak faham. Kalau kita belum tahu cerita, okeylah. Tapi cerita sebenar semenjak tahun 2006 tu, cerita sebenar sudah didedah. Sebab apa kita masih duk cerita benda yang lama, yang telah dibukti dongeng oleh pihak berkuasa Perancis, dan bukan saja pihak berkuasa, tapi Mahkamah Perancis, the French court, telah membuktikan perkara ini. Jadi saya rasa, yalah, saya pun guilty lah dalam mengeluarkan cerita palsu, dan saya mengakulah saya semasa tu saya tidak tahu.
Tapi apabila saya pergi Paris lebih dari 10 tahun dulu dan saya baca laporan tersebut dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Inggeris, walaupun my French is very rusty lah. I took French when I was in primary school, Alice Smith School. Tapi my French is very rusty. Tapi saya bayar seorang, I paid somebody RM4,000, 1,000 euros. RM4,000 saya bayar untuk terjemah the whole report, translate the whole report. Walaupun kita boleh guna Google Translate, but it's not so accurate. Saya nak suruh seorang translate dalam bahasa Inggeris so that we want to make sure that kita tidak tersilap di dalam tafsiran ataupun translating any of the report. And I'm very clear, report tu berkata Najib was not involved in the purchasing. Najib did not go to France. Altantuya did not go to France. Nobody in the supplier company ever met Altantuya in their entire life. Assalamualaikum. Salam sejahtera.